tetapi saya kira jangan ditidakan serakaat karena tidak pun aula. Apalagi boleh kesal tak pada semuanya yang betul dua asal. Apa ada ulama mengatakan tidak pun aula. Bagi bawah sikap tak semua. Hukum solat itu demikianlah. Apa penting kita lihat. Nomor satu, mengikut pandangan jumhur ulama bahawa witir itu adalah sunat muakkadah. Witir sunat muakkadah, bukan wajib taklah. Ini pendapat jumhur. Jadi di antara jumhur itu termasuk ulama di sekitar ini. Asal ini termasuk jumhur sunat muakkadah. Bukannya wajib. Tak wajib. Di antara dalilnya sabda Nabi, innallaha witrun yuhibbul witra fa'awdihu ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu, kasih dia akan solat witir. Maka hendaklah melakukan solat witir olehmu wahai ahli Qur'an. Ada itu hadis Hasan itu mengikut pendapat Imam Tirmidzi. Maka Tirmidzi hadisun hasan. Itu satu dalil yang mengatakan witir itu adalah sunat muakkadah pada pandangan jumhur ulama. Kita ambil situ. Lepas tu dalil saya lagi tu. Dalil saya lagi tu. Kita baca sekali lagi lah. Dan bahawa Nabi SAW melakukan dia yang akan solat witir serta bermuwazabahkan di atasnya. Maksud muwazabah ni mengekali. Bila kata mengekali, Nabi kita tak tinggal. Dan berdalil mereka itu atas tidak wajibnya witir itu dengan hadis. Berdalil itu dengan hadis. Tak ada situlah. Hadisnya annan nabiyya ila akhirih, bahawa Nabi SAW ditanyakan dia oleh seorang Arabi. Seorang Badawi lah. Orang-orang hak duk kok curang-curang kok wadi-wadi tepi-tepi bukit, pera-pera kambing tu Arabi. Orang darat lah kita panggilnya. Orang kampung tak tahu apa. Ditanya daripada barang yang memfardu oleh Allah di atasnya sehari semalam. Jadi apakah Allah Ta'ala fardu atas dia ni? Ibadat semaya lah. Beliau Rasulullah menjawab, iaitulah 5 waktu sahaja. Wajib 5 ya. Katanya Arabi, adakah wajib atas saya selain daripadanya? Lain pada ni adakah lagi hak wajib? Maka beliau bersabda, tidak. Yang tidak ada. Melainkan bahawa engkau mengerjakannya sunnah. Ada tu sahih tu. Maka pihak sininya kuat dalam jumhur ni. Tapi hal lain tu Nabi kata tak ada dah. Hak fardu tu, hak 5 tu ya, hak lain tu sunat belaka. Ini dalil jumhur. Turun sikit lagi, kita tinggal satu hadis sebagai dalil. Kata Abu Hanifah, ini satu hak lawan jumhur tadi. Dan Abu Bakar ni pada Hanabilah, dia ulama fuqaha Hambali dia ni. Solat witir itu wajib dan bukannya fardu. Jadi fardu tu bukanlah. Hari kita tengok sini, makna di sisi mereka tu ada perbezaan di antara wajib dengan fardu. Balik fardu tu ya pun tak ada kata, tapi hukum tu wajib. Mana wajib kena buat. Artinya kalau tinggal benda wajib, makna berdosa. Itu hak pendapat hak mereka dua ni. Sesungguhnya tidak dijadikan dia itu fardu kerana bahawasanya tidak jadi kufur orang yang mengingkarinya. Orang yang ingkar kata witir itu tak wajib, tak jadi kafir. Sebab tu kalau ingkar benda fardu, tu selerak lah dah. Dan tidak diazan. Dan tidak diazankan dia akan witir itu seperti mana azan solat-solat fardu. Maknanya kalau sebenarnya fardu ni bukan kena bayar supaya biasa 5 waktu, tak ada kena bayar ni. Kemudian kita ambil satu dalil hak muzhab mereka dah. Satu dalil kita ambil. Mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan di bawah. Di
Di antara hadis kita ambil satu hadis Kharijah bin Huzafah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha qad zadakum salatan ala wahyal witru wa salluha ma bainal isya ila salatis subhi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menambahkan ke atas kamu satu salat. Tambah di atas 5 waktu. Mana satu waktu ni? Tambah, iaitu salat witir. Hendaklah kamu bersolatkannya di antara isya hingga solat subuh. Celah tu. Kita nak buat tika mana, pendek kata waktu dia tu, luah jugalah, bukan spek dak waktu dia. Apa tu dah lagi dalil tu? 2 atau 3. Dalil siapa? Dalil bagi pendapat Imam Abu Hanifah dan juga sebahagian daripada ulama Hambali. Abu Bakar tadi, yang mengatakan bukan fardu tapi nya wajib. Apa tu lah? Habis kata. Itu masalah witir ni nasbah kepada umat yang kita dah bahas ni. Adakah kalau nasbah kepada Rasulullah tak apakah hukum? Bawah. Wajib witir di atas Nabi. Tajuk dia hak hitam sikit. Unwan dia. Jadi sebuah Nabi tu wajib. Tadi pendapat Jumhur Abu Hanifah tu nasbah pada umat kita lah. Adapun kalau tilik pada Nabi kita, witir tu wajib. Tengok. Telah munsarah fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah bahawa setengah daripada ketentuan bagi Nabi kita, yakni di antara khasais. Khasais ni khususiat lah. Bila kata khususiat ni mana tidak di kalangan umat, untuk Nabi sajalah. Ialah wajib solat witir di atasnya, ini atas Nabi kita. Nabi kita tu wajib semua witir. Muzak kita lah tu, dan juga muzak Hambali. Kata mereka itu, dan keadaannya Nabi melakukan solat witir di atas kenderaan itu, ihtimal bahawasanya kerana uzur. Jadi ada satu ketika, Nabi kita semai witir di atas kenderaan dia, maka ulama tahu kata, waktu tu waktu uzur. Atas kenderaan. Ataupun bahawasanya adalah witir itu wajib di atasnya ketika hadar. Tidak ketika safar. Ada ulama keduanya katanya, jadi semaya itu, ya kalau semaya wajib ni tak boleh buat tak kena semaya yang boleh kita buat tak kena semaya sunnah. Nah, hak katanya boleh kita tinggal menghadap kiblat ke apa tu, hak tu pada masalah semaya sunnah. Bah kalau kita Nabi buat tak kena tu tak sunnah ke? Tak wajib juga. Waktu Nabi kita musafir buat tak kena hak kata wajib tu waktu hadar. Ulama tahu kat tu. Ataupun tanggungan yang pertama kerana uzur. 2 tanggungan. 2 takwilat. Dan berdalil mereka itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'un. Al-witru wan nahru was salatud duha. 3 perkara yang ialah fardu ke atasku dan sunat bagi kamu. Hak ni jelas. 3 jenis semaya ni apa dah? 3 jenis perkara ni Nabi kata bagi aku ni fardu, makna wajib, dan atas kamu semua tu sunat. Iaitulah solat witir, solat hari raya Kurban, dan solat sunat duha. Jadi murad dengan an-nahru tu semaya raya Kurban lah. Naik ke atas, dia katanya paling kurang serakaat. Tetapi saya jangan dikerjakan serakaat kerana khilaful aula. Maka kita turun bawah ke satu sikit. Tentang bilangan rakaat salat witir itu ada perselisihan di kalangan para fuqaha. Jadi masalah bilangan rakaat ni ada 2 rakaat salatil witri ni. Benda tu dia panggil hak mukhtalaf antara para fuqaha. Bukan masalah mujma'un alaihi dak leh. Dan bukan ijma' dak tu. Maka menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahawa sekurang-kurang salat witir itu 1 rakaat. Paling kurang lah tu. Kata mereka itu harus demikian itu dengan tidak makruh. Makruh tak makruh, cuma khilaful aula atas mereka mengadakan apa ni yang mengatakan ada perbezaan di antara keduanya.
Dalilnya kerana hadis salatul laili masna masna fa idza khifta subha fa'autir biwahidatin. Maksudnya semaya malam itu dua rakaat, yakni 2 rakaat 1 salat. Maka apabila takut engkau akan subuh, jadi takut luput subuh lah. Kalau kita agak tetap dah, maka hendaklah mengerjakan solat witir dengan 1 rakaat. 1 cukup lah. Bermula tersimpan di atas 1 rakaat itu khilaful aula. Tetapi ada satu pendapat bagi fuqaha Syafi'i mengatakan syarat memperbuat witir 1 rakaat itu mendahulukan solat sunat. Apalah tu? Ya kita waksa boleh. Hukum tak ada makruh, tapi khilaful aula. Cuma comelnya belum pada witir haksa tu wak sunat hak lain. Jadi kapuh dengan hak lain, banyak kapuh hak lain. Masalah kalau kita buat sunat tahajud malam 2 rakaat, lepas kita sah witir, tak apalah tu. Witir sah je, tapi hak belum tu 2. Tak ada kelah 2 ke berapa, yang penting kita mendahulukan solat sunat. Selepas pada solat Isya, daripada sunat Isya ke ataupun sunat lain tak kira lah. Yang penting kita kena buat sunat hal lain. Habis. Lepas tu panjang lagi pendapat dah sekali dengan dalil itu kita sebut. Sebanyak witir tu ada pendapat Syafi'i mengatakan 11 rakaat dah. Naik ke atas dan sekurang-kurang akmalnya witir 3 rakaat. Hak paling kurang sengerti sah. Hak lebih itu sikit 3 dah. Dia panggil adnal kamal 3 dah paling kurang. Banyak tu mengikut dalam mazhab kita sebelah depan dia sebut insya-Allah sampai lagi. Surah yang dibacakan pada solat witir. Dibaca ayat pada semaya witir. Pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la. Baca habis dulu. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad. Kalau kita buat 3 lah. Apabila ke 1 kita tengok bawah sikit sebagai dalil hak suruh baca surah. Ada surah ni kalau tak si baca pun tak ada gapo. Dia bukan abaa pun. Hai'ah ya. Maka hai'ah ni kalau kita tak baca pun dia tak bawa kepada kurang semaya sujud sahwi dak. Cuma kurang sepenuh. Dalil ambil satulah bawah tu. Kerana hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata ya kana Rasulullah yaqra'u fi rak'atil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyah biqul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalisah biqul huwallahu ahad wal mu'awwazataini. Itu jelas dalil hadis tu. Rasulullah membaca pada rakaat pertama daripada solat witirnya surah Sabbih, dan pada rakaat yang kedua surah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiganya Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq, satu lagi dan Qul a'udzu birabbin nas. Ada riwayat Tirmizi. Ini sebagai dalil baca surah. Dalil boleh kita baca surah semaya sunat witir. Dan yang terlebih akmal mata. Dan yang terlebih akmal daripada nyonya 3 sekali. Mula-mula lepas tu 3. Lepas 3 tu berapa pula? 5 rakaat. Lepas 5 kalau gilah gajing sikit lagi, kemudian 7 rakaat. Gajing lagi, kemudian 9 rakaat. Suk-suk terik gajing, kemudian 11. 13 tak ada dah. Cakap 11 je situ. Inilah 11 ni. Sebanyak-banyak nyonya witir. Witir banyak sekali 11 ya. Bakal lebih lagi boleh tak? Tak ada witir lah. Maka tidak sah witir lebih daripada 11 rakaat. Nak buat sampai 13 itu bukan witir. Kalau kita nak sembahyang lain lah, tak ada gapo sunat mutlak tu. Ya mulai ke lah.
Mana dalil kata sebelah ni? Aku satu turun bawah. Kerana hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Autiru bi khamsin. Nabi kata autiru bi khamsin. Au bi sab'in. Au bi tis'in. Ataupun bi ihda asyarata. Hendaklah kamu melakukan solat witir dengan 5, ataupun 7, ataupun 9, ataupun 11. Atas pada 11 tak ada. Kaifiyat solat witir. Kaifiyat ni cara kita nak sembahyang witir lah. Maka jika dikerjakan dia akan witir lebih daripada serakaat, yakni 1 rakaat. Tu dia ringkas pada 1 tu, kecak jawi kan. Seorang 1 orang. Ya ringkas lah tu 1 dah. Ringkas bagi. Ada rumuk dia tu serakaat. Jika dikerjakan witir lebih daripada serakaat, maknanya kita buat 3. Tak buat 2 tak ada witir. Tak ada lagi. Witir ni ya kena 3 paling kurang. 1 witir ke? Ni kita nak buat lebih pada 2, lebih pada 1. Harus dihubungkan dia. Dan dicerai boleh 2 cara. 1 kita nak hubung. Maksud kita hubung ni, kita buat 3 ni semacam seperti kita sembahyang maghrib. 1 salih. Dan diceraikan dia. Dicerai ni kita buat 2 salih, 2 takbir tu dicerai. Iaitu dihubungkan serakaat yang akhir itu dengan bagian yang dulu daripadanya. Ni masalah dihubung. Iaitu dihubung tu. Dihubungkan serakaat yang akhir itu dengan barang tu rakaat lah. Rakaat yang dulu daripadanya yang akhir. Jadi kena kepada rakaat yang kedua. Ataupun dicerai ke rakaat yang akhir daripada barang yang dulu daripadanya. Maknanya kita ni bila sampai rakaat yang kedua, salat dan kita buat suku semula pula takbir. 2 cara. Hingga jikalau sembahyang ia 10 rakaat dengan 1 takbiratul ihram sekalipun, hak akhir kita becek suku selagi. 10 tu bakal agak terus. Tak ada kata takbir 2 3 dak. Takbir sekali ya. Dan serakaat yang akhir itu dengan takbiratul ihram dinamakan bercerai juga. Hati panggil bercerai dan becek. Kita tengok sekilah. Aku 2 turun di bawah. Seorang musalli yang bersolat witir itu ada kalanya ia melakukan solat witir dengan serakaat. Ataupun 3 rakaat. Ataupun terlebih banyak daripadanya. Maka jika ia melakukan witir serakaat, di sisi mereka mengatakan haruh tu. Ada mengata haruh boleh je lah. Di antaranya ulama kita Syafi'i mengatakan haruh. Maka pekerjaannya itu nyata. Tak ada apa wasa. Dan jika ia melakukan witir dengan 3 rakaat, maka baginya 3 surah. 3 rupa bentuk masalah dia. Kalau kita buat 3 rakaat ni, lebih dari 1. Surah pertama bahawa ia menceraikan akan ganak itu dengan salam. Ganak ni cukup gu lah, tapi ganak. Syafa' dia panggil apa? Ku ni 2 lah. Ku dengan ki lah. Ganak ni cukup gu lah. Bila kita cukup 2 rakaat, wisalah assalamualaikum. Atau mana menceraikan ganak itu dengan saleh. Wisalah. Kemudian ia bersolat rakaat yang 3 dengan takbir ihram semula. Nampak dah? Ni banyak kita dah buat ni. Macam boleh apa solat ni kita dah buat. Surah ini telah mengharuskan dia oleh ulama Syafi'i dan Hanabilah. Ni. Mereka berkata bercerai itu terlebih afdal daripada berhubung. Karena bertambah salam dan lainnya. Satu kaul bagi ulama Syafi'iyah, jika ada ia imam maka berhubung itu afdal daripada bercerai.
Dan jika ia munfarid, sore semaya, maka bercerai itu afdal pada berhubung. Makna pendapat kedua tafsir lah. Kalau kita sore baik kita buat bercerai. Kalau kita jadi tak email maka kita berhubung. Makmum tak nak kecek dah turut ya tu. Kata mereka lagi dalil bagi ini surah ni. Ialah barang yang warid daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata ia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina asy-syaf'i wal witri bi taslimatin. Ini dalil ke pihak pertama adalah Nabi bercerai antara ganak dan juga witir itu dengan salam. Antara 2 rakaat salam, lepas tu takbir semula. Ke pihak pertama. Ke pihak yang kedua, telakau sikit. Surah yang kedua. Bahawa ia melakukan witir 3 rakaat dengan tidak diceraikan antaranya dengan salat dan duduk. Ni bakal terus lalu dah. Maknanya tahiyat pertama tak ada lah. 3 rakaat tu salat akhir dan tahiyat akhir. Ada cepat sikit ni. Surah yang kedua. Dan ini surah di sisi ulama Syafi'i dan Hanabilah aula daripada surah yang kemudian. Surah yang ketiga tadi. Yang kemudian surah ketiga tu. Ketiga semua kan. Tapi kalau kita nak kira surah pertama, lebih pertama. Yang kedua ni lebih daripada surah yang ketiga ulama kita Syafi'i. Dan berdalil mereka dengan bahawa Nabi kana yutiru bi khamsin la yajlisu illa fi akhiriha. Adalah Nabi mengerjakan salat witir dengan 5 rakaat, beliau tidak duduk melainkan pada akhir. Maknanya tahiyat awal tak ada. Dia pakai tahiyat akhir rakaat yang kelima, lepas tu wisalih dia pakai tu dah. Ini surah ni dimakruhkan dia di si ulama Maliki. Kita makruh lagu ni. Akan tetapi jika bersolat di belakang mereka perbuat demikian itu, maka hendak ia menghubungkan serta. Ini dari pendapat ulama Maliki lah. Surah yang 3 berhubung di antara rakaat-rakaat yang 3 dengan bahawa duduk kemudian daripada rakaat yang kedua, maka bertasyahud dan tidak ia memberi salam, bahkan bangkit berdiri rakaat yang 3 dan memberi salam kemudian daripadanya. Hak ni sepengah ngerik. Nampak dah? Ini 3 lah. 3. Rakaat 3 ni serupa dengan sembahyang maghrib. Rakaat yang kedua baca tahiyat, bangun tambah sol lagi baca tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi. Maka serupa maghrib. Ini rupa ni yang panggil kurang daripada ke pihak yang kedua. Maka adalah pada kelakuan ini seperti solat maghrib. Sama lah. Malaikat bahawa dibaca pada rakaat yang 3 ini surah. Tapi surah ada tu ya beza. Kemudian pada baca Al-Fatihah. Jadi surah ada belakang 3-3. Witir kalau sambung 3 lerek terus dan tahiyat awal ada, maka surah 3-3 ada belakang. Beza. Bersalah maghrib. Maghrib tak ada surah yang 3 tu. Fatihah saja. Maka tidak dibacakan surah rakaat yang 3 itu. Ini surah ialah yang ditakyinkan di sisi ulama Hanafi. Kata ulama kita Syafi'iyah harus ini surah serta makruh. Sebab apa makruh? Kerana ditasbihkan witir dengan maghrib itu makruh. Sebab kalau kita buat witir sama maghrib itu tu serupa makruh tu. Tu ulama kita pada kata makruh tu ulama lain. Habis kata. Lepas tu panjang lagi tu, insya-Allah dia mau tengok deh. Hukum solat witir lebih pada 3 rakaat. Mana tu? Lebih pada 3. Sana itu masalah 3. Apalah kita miskin. Solat witir lebih daripada 3 rakaat, mana kita buat 5 masalah. Harus diisi ulama Syafi'i dan Hanabilah. Boleh? Kata Syafi'i, kata ulama kita Syafi'iyah, bercerai dengan salam kemudian daripada tiap-tiap 2 rakaat itu afdal. 2 wisaleh. Hak akhir sekali buat so je. Boleh? Itu satu cara. Cara. Dalil kerana hadis yang maksudnya kita ambil hak jawab.
adalah Nabi SAW bersolatnya pada bahagian antara selesai pada solat Isya hingga fajar dengan 11 rakaat. Beliau memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat dan berwitir ia dengan 1 rakaat. 2 1 salam, 2 1 salam, 2 1 salam. Akhir sekali 1 rakaat wisalih. Dah tu cara Nabi. Dan harus bersemaya 4 rakaat dengan 1 salam, boleh ke? Masalah kita buat lebih pada 3 kan. Kita nak buat 5 ah. 4 tu legat terus witir suku pada orang. Boleh ke itu? Boleh. Dengan 5 apa dah? Dan 6 rakaat 1 salam, boleh ke ni tu? Tapi 7 tu witir lah. 7 witir sah. Boleh ke tu? Dan baginya berhubung dengan 1 tasyhud ataupun 2 tasyhud pada 3 rakaat yang akhir. Tu tak kita lah. Nak tasyhud so kan berapa tak kita. Lepas tu pendapat ulama Hambali ada lagi situ soal dengan dalil. Kita tinggal. Waktu solat witir muka 35. Waktu semaya witir. Dan waktunya dan bermula waktunya waktu solat witir adalah antara semaya Isya dan naik fajar. Masa dia tu celah tu antara Isya dan naik fajar. Pak kalau kita semaya jamak ke mana? Mungkin dia payah sebut dak dah lah. Kita jamak takding lah. Lepas Isya masuk dah witir tu. Buatlah. Kita musafir. Apa aku segera. Beradu sembahyang maghrib. Sudah jamak takding selalu buat Isya. Boleh dah witir nak buat. Nasbah kita ke jamak. Pada kali kerja mari Isya tak masuk lagi baru pukul 9:30. Tiba kita bila kita solat jamak. Isya kita sembahyang dah. Maka waktu antara Isya kita buat dah. Di antara naik fajar. Nasbah bagi orang yang jamak pehel situ boleh sembahyang witir dah panggil dah. Di situ. Masuk dalam jamak. Mungkin dia dah sebut dah pehel secara pehel di situ dah tu. Ada ke tak ada pehel tengok. Kalau tak ada boleh ingat gitulah. Maka jika kau baca mati berhabis. Maka jika dikerjakan dia dulu daripada semaya Isya dengan sengaja. Dia nak lepas pada semaya Isya. Bukan lepas waktu Isya. Pihak ibarat kata, antara semaya Isya. Semaya Isya, kita lepas semaya Isya. Bila antara lepas semaya Isya, tak ada ke semaya biasa ke jamak, tak kira. Yang penting kita semaya Isya. Gitu. Dan jika dikerjakan dia dulu daripada semaya Isya dengan sengaja. Itu sudah maghrib, maya witir lalu. Tahu dah Isya tak maya. Jikalau sudah masuk waktu Isya sekalipun. Isya masuk dah tapi semaya tak lagi. Tidak dibilangkan dia semaya itu witir. Tak bilang. Dan tidak pula yang lain. Hak lain pun tak kira tak? Tak letih lah panggil dah. Dan jika tersalah ataupun jahil ia. Asal ni masalah sengaja. Bah kalau silap kita negeri semaya witir, kita negeri terlupa kita kata. Nascaya jadi sunat mutlak juga. Boleh pahala juga tu. Masalah tersalah ataupun jahil, hak tu boleh pahala. Jadi gapo semaya sunat mutlak. Witir tak jadi. Tengok ke satu bawah atas ni. Waktu solat witir pada pendapat yang muktamad di sisi ulama kita Syafi'iyah ialah bermulanya kemudian daripada solat Isya. Lepas semaya Isya. Dalil kerana hadis Kharijah. Wasalluha hadis lepas tak dah. Ma bainal isya ila tulu'il fajri. Hendaklah kamu semayakan dia bagi antara solat Isya hingga terbit fajar. Kata mereka itu ulama Syafi'i disunatkan bersolat kemudian pada sunat Isya. Nak molek tu buat sunat Isya dulu. Buat sunat Isya barulah witir. Supaya berturut-turut antara Isya dan sunat. Tengok hasan itu sebutlah tu. Hak kita hasan ni. Kata mereka lagi, mereka tu ulama Syafi'i tu, ulama kita lah. Jikalau menghimpun musalli, apa menghimpun jamak.
Jikalau menjamak musalli antara maghrib dan isya itu jamak takdim, yakni akan sebagai jamak takdim. Di siapa cenok semaya maghrib, jamak selalu, tak tak kena bergaduh dah kat tengah jalan. Apa tu dah? Artinya pada waktu maghrib jamak takdim, waktu maghrib kata isya bagi jamak takhir tu. Maka mulanya masuk waktu witir itu. Soalah. Kemudian pada sempurna solat isya. Sebab tu, apakah hukum semaya witir belum pada masuk waktu isya? Boleh? Nisbah kepada orang jamak takdim. Kena tak molek lah. Dah isya tak masuk lagi baru pukul 7 ni. Isya 7.15 lah kan? Boleh, tak ada apa. Jangan kata pukul 7. Ni setengah tak apa. Maka dia jamak kan? Dia jamak. Tak salah. Jadi situ dia panggil apa? Kita nak lepas maya. Tapi nisbah kepada orang yang semai jamak. Masalah safi tadi. Ingat? Dan barang siapa bersolat witir sebelum solat isya. Isya tak maya lagi. Witir waktu dah. Atas sebut dah tak ni. Maka tidak sah witirnya. Kenapa? Kerana tidak masuk waktunya. Tak masuk lagi. Maka jika dikerjakan dia dengan terlupa, hendak ia adahkan dia, akan witir. Kalau itu terlupa, semaya semula lah witir. Kalau no. Dan satu kaum bagi ulama Syafi'i, waktu witir itu ialah waktu isya. Maka jikalau disolatkan witir sebelum solat isya, sah witirnya. Ni masalah je kira katanya. Waktu witir tu waktu isya. Walau tak maya isya tak apa. Tak boleh. Ini satu kaulin. Hari dia kata lah ni dia pukul 8. Isya masuk dah tadi dah. Pak kita isya tak maya lagi. Buat witir dulu. Boleh. Maknanya bukan syarat selepas maya dak. Nak waktu. Ini kauling ni. Ya biasalah kata kauling dhaifin. Istilah kita, dah. Pendapat pertama atas tadi. Pertama atas tadi. Asal lagi sebagai tambah hebat jamak takdim, dan mungkin kita akan sebut depan rasa tak silap ni bab semai jamak. Masalah kita jamak takdim, kita klik tu waktu dah lagi. Adakah kena ada semula? Tak dah. Banyak berlaku tu, dah. Kita nak klik mana? Klik galak. Jadi nak klik galak pak tu bahasa papalah tu mezho tu. Jamak lalu. Jamak asal dah. Jamak takdim. Pun nak kata siapa di rumah galak, bawa kedua setengah aku. Zuhur tak habis lagi. Asal tak masuk lagi tu. Adakah hukum kita kena iadahkan semaya asal semula dalam waktu? Tak dah. Dah memadai semaya khasan ni. Pasal jamak diharuskan rukhsah bagi mereka yang musafir. Walaupun siapa tempat rumah dia tu waktu masih tak masuk lagi, maka tak kena wajib ada semaya asar. Tak asar yang baik kau buat dah tak ni. Sudahlah. Tu dia panggil satu kat benda yang panggil kena ingatlah soal tu dah, kena ingat. Mungkin ada bab konsal dia akan sebut depan insya-Allah tu. Sunat berjemaah pada solat witir Ramadan. Peheh pada witir Ramadan ni kalau witir hak lain tak. Situ. Dan sunat berjemaah pada witir bulan puasa, bulan Ramadan bulan puasa lah. Maknanya kalau witir hak lain lagu mana? Secara mafhum tak sunat lah kalau witir lek malam kita buat sore. Buat sore. Hak sunat bulan puasa lah. Hak lepas tarawih. Bertengok bawah lah apa nak kata. Mengikut pendapat ulama Syafi'i dan Hanabilah, tidak disunatkan solat witir dengan secara berjemaah. Akan tetapi disunat berjemaah pada witir yang adalah ia selepas tarawih. Situ. Witir ni kata sunat jemaah ni saya tarawih mulai puasa lepas tarawih. Kalau witir kita nak buat rumah biasa ataupun kita nak bangun tengah malam pakak-pakak buat, hukum sunat tak ada lah tu. Karena mengikut baginya. Jadi mengikut witir baginya bagi tarawih. Sebab witir tu kot tarawih tu lepas pada. Jadi kita nak buat witir tu tak boleh tarawih yang kena duduk dulu. Tertib je.
Dan musoreh ulama Hanafiyah disunatkan melakukan dia ketika itu melakukan witir di masjid. Masalah kita buat tarawih buat di masjid lah. Kerana mengikut bagi tarawih. Ada kata sebahagian pada mereka, bahkan disunatkan bahawa adalah witir itu di rumah. Tarawih buat masjid. Bahawa siapa dia witir kelewat rumah. Ini adalah pendapat yang terpilih seperti disebut oleh kitab Fatwa Hindi. Fatwa Hindi itu dia, nama kitab dia bukan Fatwa Hindi, Fatwa Al-Alam Kiriyah nama kitab dia. Tapi suhur dengan Fatwa Hindi. Fatwa Hindi dia panggil pun dia hipungkan segala fatwa ulama India. Dan fatwa dari mazhab Hanafi. Kitab tu yang kita punya tu tabak sebelah jilid kita tak silap. Ni jilid Fatwa Hindi dan dia tambah ni jilid pula tu Fatwa Al-Bazzaziyah, 3 fatwa lagi. Dia kapuh di situ. Ni fatwa ulama Hanafi ni, Al-Hindiyah lah. Tapi bukan kata tak ada Syafi'i, ada pendapat Syafi'i. Fatwa Hindiyah. Patut beli pada ni sebagai kita rajak. Okay. Kata ulama Maliki disunatkan mengerjakan dia di rumah walaupun secara jemaah. Ini jika tak kosong masjid pada solatnya dengan dia akan berjemaah. Makna kalau kosong masjid, jangan buat rumah, buat di masjid lah. Jadi hampa masjid tak sah juga ibadat tu. Dan mendatai ilat mereka itu, yakni ulama Maliki tadi, akan lebihnya dengan secara ketunggalan itu dengan selamat daripada penyakit dia. Sebab kalau kita buat seorang ni, dia tak timbul penyakit sangat, penyakit dia dalam hati seorang. Dan tidak akan selamat daripadanya, melainkan apabila ia seorang melakukan witirnya keseorangan di rumah. Kalau buat tempat ramai-ramai tu, dia nak bagi sifat lain lah. Ala kulli hal kita ambil dari penzahat kita lah. Maknanya, bayar witir ni sunat kita berjemaah pada bulan Ramadan selepas tarawih. Ada situ, kita ambil situ. Adapun kalau witir kita buat di rumah malam biasa, maka tak sunat berjemaah. Situ lah. Kita ambil situ. Habis kita pindah kepada tajuk yang baru, solat sunat duha. Dan cara buat sunat ni, yang kita akan seselulah bagi. Dan sunat duha, kalau nak kira mari atas tu mana nak balik dah tu, maktuf alaih dia tu. Mula-mula sekali tu lambatlah sikit main lagu tu. Atas pada kata sunat rawatib. Bermula semaya sunat itu 2 bahagi, 1 bahagi tidak sunat berjemaah. Mana misalnya seperti sunat rawatib dan seperti sunat duha. Atas pada kata sunat rawatib muka surat 4 tu kalau nak main ibarat nahung. Main nahung semulalah, buka kawakik main apa cerah nak main. Itu dah. Ya dia sama je, tak jawi ni. Jawi ngarak sama je. Atas gapo cara ibarat sama, tapi kalau kita main tu dia tak bergerak kita tu. Kalau kita kecil-kecil tak apa. Sunat duha atas sana no. Ma'tufun ala qaulihi sunat rawatib fi safhah 4. Nah, sutur 3 bagi berapa buka tengok. Maka sebanyak-banyak nyonya duha kalau adalah hak tak jemaah ni. Hak ni sunat hak tak jemaah. Nah, hak jemaah tu depan seputar apa lagi lah. Sebanyak-banyak nyonya duha dan yang afdalnya 8 rakaat. Tulis selama lagu tu lah. Bukan baca 28 dah. Tapi kalau kita baca straight 8 gitu tulis, tapi tulis kitab itu lagu ni 8 rakaat. Bila kita kecak kita tak panggil 8 gitu ya. Jadi yang paling banyak 8 rakaat. Kita tunggu sikitlah sebagai ta'liqat di bawah tu. Kalau tak semua. Solat duha itu ialah sunat di sisi jumhur fuqaha. Termasuk ulama kita Syafi'i. Sunat. Bahkan telah musarah oleh ulama kita Syafi'iyah dengan bahawasanya duha ni sunat muakkadah. Di antara dalil, kita ambil satu dalil lah, diriwayat oleh Abu Dzar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda,
Yusbihu ala kulli sulama ila akhirilah, kita sebagai ringkas ambil maksud hadis. Berpagi-pagilah di atas tiap-tiap sendi. Sendi orang lah, sendi tempat belipak sendi. Daripada seorang kamu itu kepada pahala sedekah. Sendi kita ni kalau tak silap, riwayat lain mengatakan 360 sendi. Ada apa lebih? Ada sebuah hadis sebab sendi ni. Ada kah? Tak ada duduk situ dulu. Hadis banyak lagi kita sebut depan bab Tuhan. Tapi sendi dia. Dia ingat wasapa 360 sendi, wasapa sendi manusia saja, mana tak tahu. Tengoklah maksud hadis. Berhajat kepada sedekah, kepada pahala sedekah. Tiap-tiap tahmid itu sedekah. Tahmid ni alhamdulillah. Tiap-tiap tahlil itu sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pahala sedekah. Amal ma'ruf itu mana suruh dengan benda baik dah. Tu amal ma'ruf kita kecek pendek. Amal ma'ruf itu sedekah. Melarang kemungkaran itu sedekah. Dan memadai daripada demikian itu, demikian tersebut tahlil akhirih oleh 2 rakaat yang disolatkan kedua daripada duha. Maknanya kalau kita sembahyang duha 4 tu tak kena sedekah dah. Pahala sedekah dah. Ada sahih Muslim tu. Itu satu hadis, lepas tu banyak hadis lagi tu. Banyak hadis lagi. Kita tinggal 2 hadis tu dan kita tunggu bawah. Solat duha nisbah pada hak Rasulullah. Nisbah kepada kita sebagai umat sembahyang duha adalah sunat muakkadah. Lepas tu Nabi dia tak supaya sembahyang apa tadi, apa witir tadi. Solat duha nisbah pada hak Rasulullah. Telah berselisih para fuqaha pada wajib solat duha atas Rasulullah serta ittifaq mereka itu di atas ketiadaan wajibnya atas orang-orang muslimin. Kita tak wajib tak kita. Maka menjalani jumhur kepada bahawa solat duha itu tidak wajib atas Rasulullah. Itu pihak pada jumhur ni. Ada ulama yang mengatakan wajib atas Rasulullah. Atas Nabi tu. Kata ulama Syafi'iyah dan sebahagian ulama Maliki dan sebahagian pada Hanabilah bahawa solat duha itu setengah daripada khususah, yakni khususiyat. Barangkali nak saya call lagi kita. Khususiyat bagi Rasulullah. Ini benda ketentuan bagi Nabi lah. Barangkalinya khususiyat. Ini benda untuk Nabi daripada wajiban. Jadi sebuah ke Nabi itu ada khilaf lah. Ada pendapat mengatakan tak wajib. Seperti kita juga ada pendapat mengatakan hak tu khas untuk Nabi wajib. Macam witir lah. Dan sekurang-kurangnya yang wajib daripadanya di atas Nabi itu 2 rakaat. Paling kurang lah. Daripadanya yang witir lah. Dan sebuah Nabi paling kurang buat 2. Habis kata. Mati di sana lah. Dan sekurang-kurangnya duha 2 rakaat. Paling kurang ni duha 2 rakaat. Akan satu yang kita taklid di bawah. Tidak khilaf di antara fuqaha yang mengatakan dengan sunat solat duha itu pada sekurang-kurangnya 2 rakaat. Hak ni tak ada khilaf. Hak ni semua ittifaq kata hak paling kurang 2. Hak satu tak ada. 2 belaka. Cuma hak balik banyak duduk khilaf ulama. Dalilnya hak tadi tak baca hadis Dalil itu riwayat Abu Zah tadi dah. Jadi kita tidak baca lah lepas dah tadi. Di sana, maka mengikut pandangan ulama Maliki. Letak kaki jugalah. Syarah. Maka mengikut pandangan ulama Maliki dan Hanabilah bahawa sebanyak-banyak solat duha itu 8 rakaat. Karena hadis Ummu Hani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah wa shalla 8 raka'atin. Falam ara salatan qattu akhaffa. Baik nak gitu tu. Akhaffa minha, bukan akhafu. Ada silap gitulah bagi dia. Ghaira annahu yutimmur ruku'a was sujuda.
bahawa Nabi masuk ke dalam rumah Ummu Hani pada hari pembukaan kota Mekah. Fath Makkah ni pada tahun yang ke-8 Hijrah. Kalau tak silapnya bulan Ramadan. 17 Ramadan kalau tak silap tahun buka kota Mekah, tahun yang ke-8 Hijrah. Dan beliau bersolat 8 rakaat, maka tak pernah aku melihatkan solat sama sekali terlebih ringan daripada solat Nabi ni. Melainkan bahawa Nabi beliau mesempurnakan rakaat dan sujud. Hadis sahih. Maka ni dalil mengatakan bilangnya sebanyak duha 8. Bahkan telah musyarah ulama Maliki dengan makruh baginya lebih daripada 8 rakaat. Kalau lebih 8 makruh. Ini ulama Maliki. Turun bawah sikit 3 baris. Dan menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah pada wajah yang marjuh. Ini mazhab kita ni. Mazhab Syafi'i pada wajah marjuh, bukan rajih dah, wajah dhaif. Dan Ahmad pada satu riwayat daripadanya Imam Ahmad bahawa sebanyak-banyak solat duha itu 12 rakaat. Ada mengatakan 12. Ada riwayat mengatakan 12. Mana hadis? Kerana hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i dengan sanad yang dhaif bahawa Nabi bersabda, "Man sallat duha sintai asyarata rak'atan banallahu lahu qasran min zahabin fil jannah." Barang siapa yang semaya duha 12 rakaat, nescaya Allah membinakan baginya mahligai daripada mah di syurga. Ada dhaif ni. Riwayat Tirmizi. Kalau itu boleh kita beramal tak? Kata Ibnu Abidin, ulama Hanafi ni, nakal daripada syarah Munyah. Munyah tu Munyatul Musalli, tak silap. Okey. Munyatul Mutamalli. Bahasa apa kitab Munyah. Ulama Hanafi ni. Sesungguhnya telah tetap bahawa hadis yang dhaif itu harus diberamalkan dengan dia pada bab fadail. Jadi kita nak buat amal tak ada masalah, boleh. Itu pergi buka oleh Fiqh Hanafilah Ibnu Abidin, hasyiah dia tu. Ibnu Abidin. Lepas tu Muhalli ni kita kalau Yubi je lah. Insaf tu kita Hambali tu. Al-Insaf tu kita Hambali tu 32 jilid lah yang kita beli tu. Hak tahqiq Dr. Abdullah Muhsin Turki. Adapun ulama Syafi'iyah, maka telah bersalah-salah ibarat mereka tentang sebanyak-banyak rakaat solat duha. Kerana menyebut Imam Nawawi dalam kitab Minhaj bahawa sebanyak 12 rakaat. Dalam kitab Minhaj. Dan Imam Nawawi menyalahi demikian itu dalam kitab Syarah Muhazzab, kitab Majmu'. Jadi pendapat dalam Majmu' dengan Minhaj tak sama. Mungkin dia terjeh dalil lain. Dalam kitab Minhaj 12, dalam kitab Muhazzab, maka ia menghikayat daripada kebanyakan ulama bahawa sebanyak-banyaknya itu 8 rakaat. Dan kata Nyonya Nawawi dalam kitab Raudhah, dia juga. Afdalnya 8 dan sebanyaknya 12. Jadi afdal dengan sebanyak lain itu. Nak molek buat 8, tapi kalau telajak sampai 12 pun boleh, tapi bukan afdal. Itu dah. Dan memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Itu kita buka kitab Muhalli, kitab Majmu', kitab Raudhah. Nawawi belakang tu, buka tengok. Habis mati atas dan waktunya duha. Kemudian daripada naik matahari segala hingga gelincir matahari. Segala tu ulama Melayu kita terjamuh. Orang Arab tu kita tak terjamuh segala. Dia terjemahnya qadara rumhin. Kalau kita buka kitab Arab kan. Irtifa'us syamsi qadara rumhin. Terangkat matahari sekadar hulu lemin. Qadara rumhin. Rumhin tu lembing, mata tajam. Tapi mata nak panjang mana setara tu. Hulu dia tu pak pergi. Maka ulama dia tabik hulu tu golik panjang 7 hasta. 7 hasta tu kalau kita kira mari kakak tiang masjid lah. Bolehlah lebih kurang 7 hasta dalam nemik tak tak siapa pun kakak. Panjang kan nemik ni. 7 hasta tak apa. 1 hasta
Lebih kurang 3 mik itulah. Tabuh kata. Maka 3 mik ni golek ke kalau orang Melayu kita je buat galah. Itu susah dia nya. Galah kait wah nyoh rendah-rendah tinggi tak pakai galah tak main tinggi-tinggi kaki orang tu. Itu terjemah kita Jawinya naik matahari segaloh. Segaloh tu galah buat kait. Buat kait wah teh bawah tu. Panjang mana? Kau dah tu je. Jadi pada pandangnya matanya sekadar 7 hasta dengan tepi kaki langit. Sekadar pandangnya mata bukan hakikat dak ali. Siapa ke geliti matahari waktu tu. Waktu zuhur lah, zuhur. Talik bawah sikit kita tengok. Tidak khilaf di antara fuqaha. Mana tidak khilaf ni mana ittifaq lah pada bahawa afdal itu dilakukan solat duha itu apabila terangkat dan naik matahari dan bersangat terpanah. Bicara panah lah, bicara panah. Karena hadis Nabi salatul awabin hina tarmadul fisalu. Salat awabin. Murad salat awabin bukan salat awabin hak lepas maghrib 20 rakaat dak tu suku. Nah. Awabin kita tafsir tu orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu ialah ketika mengangus anak unta. Apa makna mengangus anak unta? Maknanya ketika terlalu panah pasir dan terterumlah anak unta dari kerana bersangat terpanah. Pasal terterum, gebah tu kong. Dia panggil gebah tu kong terterum kena lutut. Jalan lembek lutut, gebah duduk sebab panah pasir. Anak unta nak gagah tak ke mana. Ada waktu. Kata Tahawi ulama Hanafi ni, waktu duha yang terpilih itu ialah apabila lalu serabut hari. Serabut hari ni kalau kita kerja pukul 9 pagi ya. Takriban. Pukul 9 pagi. Sama juga pendapat Mawardi tu depan. Mawardi pun katanya serabut hari tak? Sama tu lah. Atau ulama kita Syafi'i dah. Dari sana tu sikit faidatun tu sebagai doa lah. Doa semai sunat duha tu kalau kita nak hafal doa tu. Setelah selesai daripada solat duha hendak dibacakan doa ini. Kalau tak ingat tulis tepek dinding pak nak semaya tu. Tidak boleh pakai baju kertas lah. Allahumma inna duha aduhauka wal baha bahauka. Wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu. Tengok rezeki murah. Abang tu bila kita semai duha rezeki murah. Doa dia. In kana rizqi fis sama', kalau rezeki ku di langit, buat turunlah. Fa anzilhu. Fa in kana fil ardi, kalau rezeki ku di tanah, fa akhrijhu. Buat tubiklah. Doa dia sedap tengok tu. Fa in kana mu'siran fayassirhu. Fa in kana haraman fatahhirhu. Fa in kana ba'idan faqarribhu. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu. Kamanya dibaca Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyak mana weh? 100 kali. Boleh kira juga. Akhir-akhir tu ujuk siapa ke Allahumma inna duha kata tak gah tu pun. Saat ni masa nak ajar ke apa 1 kali? Entahlah. Ataupun 40 kali. Atau pergi buka lagi kata ya Anah dan juga Sarwani dah salah tuhfah. Awas itu tuhfah. Doa tu doa sampai sunat duha. Satu semaya lagi lah dan solat dan 2 rakaat sunat Isra'. Isra' ni dengan duha tu jadi khilaf ulama. Ada ulama mengatakan berlain ni, ada ulama mengatakan hak tulah. Kita tengok penjelasan di bawah sikit. Tentang solat sunat Isra' itu khilaf pendapat para ulama. Kata Ibnu Abbas pada mentafsirkan ayat inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbih nabil asyi wal isra'. Solat Isra' itu adalah solat duha. Kalau itu kita tengok pendapat Ibnu Abbas ni hak tulah ya. Duha Isra' ini adalah pendapat yang paling muktamad. Pendapat muktamad duha Isra' tu hatullah ya.
Imam Ghazali berpendapat bahawa solat Isra' itu lain daripada solat duha. Suka je kata. Isra' duha nama lain dah. Apa kata tula. Imam Ghazali. Jadi Isra' tu yang mula-mula naik matahari. Lepas Isra' habis waktu duha. Duha tu panjang waktu, Isra' tu pendek muka naik matahari. Pada asyraqa naik matahari. Dan waktunya itu ketika terangkat matahari. Dan luput waktunya dengan lalu waktu naik matahari. Habis start lah. Dan terangkatnya. Dan tidak berpanjangnya sehingga gelecir matahari semacam supaya duha tu tak lah. Dia tidak berpanjangnya. Berkata Syekh Daud Fatani dalam kitab Buratul Tulak, kita ambil sebagai rajak ke ulama Taning dah. Tak sini juga. Berkata Syekh Daud Taning dalam kitab Buriyah dia. Dan bersalah-salah ulama pada sunat Isra', kata Syekh Muzjad ataupun semacam Muzajjad, nama ulama tu Al-Yamani tu, lain daripada duha. Isra' duha lah lain. Dan mengikut akan dia akan Syekh Muzajjad ni oleh Syekh Ibnu Hajar pada Tuhfah. Pendapat Ibnu Hajar pun kata suku bukan tu lah. Dan waktunya, jadi kalau kita tengok sininya penyokong bagi Imam Ghazali tu ramah. Orang kata lain-lain dah. Dan waktunya mengiringi Isra'. Dan kamar dia pada waktu karahah. Kata Ramli, Syekh Ramli, ialah sunat duha. Itulah ya. Dan dinamakan dia pula semaya awabin. Artinya bukanlah umdah. Umdah kita taklid lagi jilid 4 192. Umdah ni pun tak ada nak buat tambah lagi 4 jilid lagi dah. Ada dia macam apa banyak perkara. Kau tu ratih ni ratih. Sebenarnya pun lepas pada jilid 4 tu kita banyak dah buat pun. Syak Perah Mutlak ni dah banyak. Wasapa 7-8 jilid hal lain sudah. Tapi kita tinggal kat tu dulu. Dia menuk tunggu lama sikit tu. Tunggu 50 kita tak apa. Tak ada nak jadi main awak tu dulu. Gila-gila dah. InsyaAllah kita sambung itu pagi sah. Sebagai mukadimah sekat tu dulu. Salat sunat awabin. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fil arifin. Nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saat ni kita mula jam pukul 8 pagi dah. Sudah makan nasi sekabur pukul 8 pagi. Jadi kita buat 2 hisah lah. Kita baca dulu setengah. Kita rehat, kita baca pula. Kalau kita kira semula lah. Rumah tetamu tu boleh duduk lah. Dia mau nak duduk apa ke tu. Rumah tetamu tu. Bazar muka dah tak kah? Bazar muka dah. Pasal pun nak duduk sekali lagi duduk lah. Batal lembek ada belakang nak guna tu untuk tetamu, untuk puak-puak kita mari. Allahu a'lam.